Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, anda bersama saya Muhammad Nazri Abdullah dalam rancangan Persepsi. Pakatan Rakyat mendakwa wujud manipulasi dalam sistem pilihan raya negara kita, manakala SPR pula menafikan dengan mendakwa sekiranya ada manipulasi, bermakna Pakatan Rakyat tidak mungkin dapat memerintah 5 negeri pada pilihan raya umum 2008 yang lalu. Tajuk perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan mengapa perlu reformasi dalam pilihan raya. Dan bagi mengupas tajuk ini, kita membawa Saudara Suhaizan Kayat, iaitu Ketua Dewan Pemuda PAS Johor dan juga Esko Dewan Pemuda PAS. Selamat datang Saudara Suhaizan. Saya ingin bertanya, bagaimana saudara melihat secara umumnya sistem pilihan raya yang kita ada di sekarang ini pada pandangan saudara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Nazri, sebenarnya pilihan raya yang kita telah hadapi ini selama 12 kali pilihan raya, sejak daripada merdeka sampai ke hari ini, berjalan dalam kita lihat di sana ada ruang-ruang manipulasi yang banyak. Maknanya ruang ini dipergunakan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan tertentu. Antara yang paling besar yang kita telah teliti adalah melalui apa disebut sebagai undi pos, dan juga yang lain-lain seperti mana penggunaan media yang keterlaluan, kemudian daftar pemilih yang agak mudah salah guna dan sebagainya. So ini ada banyak perkara yang saya kata bahawa ruang manipulasi ini terlalu banyak yang akan memudahkan mana-mana pihak untuk menggunakannya. Itulah sebenarnya kita perlu kepada satu reformasi dalam pilihan raya ini. Bermaksud sistem yang ada sekarang ini tidak telus atau bagaimana? Sistem yang ada ini, dia bila ada ruang manipulasi yang banyak, bila ada ruang manipulasi ini, maknanya dia agak mudah untuk dipergunakan oleh orang tertentu. Ini masalah dia. Jadi sepatutnya SPR menutup semua ruang-ruang manipulasi ini. Itu yang paling penting sekali. Berbalik kepada contoh yang saudara sebut tadi, contohnya undi pos, senarai daftar pemilih. Bagaimana saudara melihat sekarang ini senarai daftar pemilih yang ada pada sekarang ini untuk pilihan raya umum yang ke-13? Daftar pemilih ni begini masalah dia. Seperti mana disebut oleh YB Azmin baru ni. Dia kata di rumah dia ada ramai orang, sebagai pemilih di rumah dia. Soalnya bagaimana boleh berlaku begitu? Di sini sebenarnya ada sedikit masalah di pihak SPR. Sebab SPR hanya menerima data ini yang dikeluarkan oleh JPN. SPR tidak ada kuasa untuk mendapatkan maklumat ini. Umpamanya maklumat IC seorang itu, maklumat peribadi yang kandung di dalam IC itu, itu bukan bawah kawalan SPR. SPR hanya mengambil maklumat-maklumat daripada JPN untuk disahkan apabila pengundi itu, pemilih itu mendaftarkan sebagai pemilih. Dia akan buat verification, menyemak dengan JPN. So maknanya dari segi maklumat JPN itu bukanlah hak milik kepada SPR. So SPR hanya menggunakan ataupun menerima apa yang diberi oleh JPN. So apa yang berlaku di JPN, SPR tak ada kuasa. Contohnya umpamanya apabila JPN sangat mudah untuk memindah alamat bagi seseorang. Contohnya JPN tidak ada membuat penyemakan, tidak ada verification, tidak ada usaha untuk memastikan benar atau tidak dia tinggal di situ. Bila tidak ada begitu, makanya mungkin ada individu tertentu akan mendaftar di satu rumah tertentu. Jadi mungkin inilah yang berlaku dalam kes yang YB Azmin sebut itu. Mungkin ada sedikit tertentu, orang tertentu, sekelompok orang tertentu yang mungkin nak memenangi suatu kawasan itu, maka berlakunya usaha memindahkan pengundi melalui perpindahan alamat ini. Jadi bila alamat itu sudah berpindah dari lokasi itu, SPR hanya menerima saja.
dan ahli SPR tak ada hak untuk mempertikaikan sama ada itu adalah alamat sebenar ataupun tidak. Ini limitasi yang ada pada SPR sebenarnya. Dalam satu temu bual pengurusi SPR dengan media Arus Perdana, pengurusi SPR ada menyebut bahawa mereka di SPR bekerja keras, iaitu menapis, maksudnya meneliti hari ke hari senarai daftar pemilih ini. Yalah, kalau dia teliti pun, tapi dia bukan hak dia untuk mendapatkan maklumat sebenar daripada JBN. So apa maknanya? Maksud dia, walaupun dia meneliti bukan hari-hari, berminit-minit pun kalau dia meneliti, tetapi dia tidak ada kuasa dari segi menentukan, mengesahkan itu adalah alamat sebenar. So tidak ada gunanya di sini sebenarnya. Sebenarnya pertindahan itu kalau mengikut SPR tidak salah. Tidak ada yang menyatakan bahawa ianya salah, tetapi secara moralnya salah. Maknanya takkanlah di rumah itu yang didiami oleh keluarga Azmin, tetapi yang mendaftar di situ ada berbelang-belang mangsa. Dari segi peraturan pilihan raya, dari segi umpamanya peraturan yang ada dalam SPR ini, tidak salah benda itu. Inilah yang mendatangkan masalah sebenarnya. Sebab itulah umpamanya apabila menyelesaikan masalah ni, umpamanya dibuat di Indonesia, dia gunakan propagate representation, perwakilan secara berkadar ini dibuat di Indonesia untuk mengelakkan perkara inilah sebenarnya. So maknanya kalau Indonesia di mana saja dia daftar tak ada masalah. Ini apa yang dibuat oleh Indonesia. Sebagai ahli politik yang memerhati beberapa proses pilihan raya yang telah berlaku, apa sebenarnya yang dituntut terhadap daftar pemilih? Okey, pada saya bukan sahaja SPR itu perlu direformasi, tetapi JBN itu sendiri juga. JBN juga harus harus mengemas-kinikan sistem kerjanya supaya memastikan bahawa alamat seseorang itu adalah alamat sebenar bagi individu tersebut. Bukannya alamat yang mudah dimanipulat oleh pihak tertentu. Ini tahap ini maknanya kalau sistem yang ada di negara kita, inilah antaranya. Maknanya bukan saja SPR, tapi JBN juga harus mengambil tanggungjawab perkara ini untuk mengelakkan masalah-masalah yang berbangkit ini. Dalam menuntut reformasi dalam daftar pemilih ini juga, Pakatan Rakyat khususnya mendesak supaya pendaftaran automatik digunakan. Apa relevannya pendaftaran automatik ini? Okey, pendaftaran automatik ini akan memudahkan rakyat untuk mengundi. Maksudnya adalah sekarang ini ada sebahagian mereka yang nak mengundi, tetapi apabila mereka datang pada hari mengundi itu, mereka tak boleh mengundi atas alasan mungkin sudah dipindahkan tempat lain, atas alasan bahawa mungkin dia belum mengundi, belum daftar lagi, dan macam-macam lagi. So kalau kita laksanakan sistem daftar pemilih secara automatik ni, maknanya semua warga negara Malaysia boleh mengundi. Tapi alasan yang diberikan oleh SPR, kalau kita laksanakan sistem pendaftaran secara automatik ni, dia khawatir bahawa peratus mengundi akan jatuh. Tu saya persoalkan balik ke SPR, adakah kerana SPR takut peratus mengundi itu yang biasa sekarang menyecah 70% akan mungkin jatuh bawah daripada 30%? Adakah kerana takut itu menafikan hak rakyat untuk mengundi? Sepatutnya SPR lebih menumpukan kemudahan kepada rakyat ini untuk mengundi, bukannya dia fikir tentang prestasi dia. Prestasi dia, umpamanya kalau dia kata bahawa ramai rakyat tak mengundi, itu ada salah juga kepada SPR kerana tidak mempromot bahawa pilihan raya ini atau mengundi ini satu perkara yang penting. Bila dia telah daftar atau telah laksanakan pendaftaran, jadi tanggungjawab kepada SPR untuk menarik rakyat seramai mungkin untuk mengundi. Dan setengah negara pula mereka anggap ia satu perkara yang wajib, dan kalau mereka tidak mengundi, mereka boleh dikenakan denda dan sebagainya. Dan ini boleh dibuat selepas itu. Tapi yang penting kita perlu memudahkan proses ini kepada rakyat. Berbalik kepada reformasi yang dituntut seterusnya, iaitu undi pos. Apa masalah sebenarnya dengan undi pos ini? Okey, saya meneliti undi pos ni sejak daripada pilihan raya di Bagan Pinang tahun 2009, iaitu pada pilihan raya kecil Oktober 2007. Pada masa itu kita Dewan Pemuda PAS Negeri Pusat membentuk satu jawatankuasa, dipanggil jawatankuasa undi pos, dan saya jadi pengurusi dia. Pada masa itu kita cuba melihat sebenarnya masalah sebenar dalam undi pos, kerana di Bagan Pinang adalah
tempat antara DUN yang mempunyai ramai kalangan anggota tentera tinggal di situ, yang mendaftar di situ sebagai pengundi pos. Jadi di situlah kita bermula. Apa yang kita lihat yang paling bermasalah adalah dari segi seseorang pengundi itu boleh membawa balik kertas undi mereka. Maknanya mereka boleh memegang kertas undi mereka dalam tempoh 4 hari. 4 hari mereka boleh bawa balik. Bermaksud bahawa kertas undi itu dimasukkan dalam sampul. Sampul itu diserahkan kepada mereka ni, dan mereka boleh pegang dan mereka boleh kembalikan dalam tempoh 4 hari. So bayangkan dalam tempoh 4 hari ni kemungkinan berlaku bermacam-macam, mungkin akan menyebabkan black market dan sebagainya. Dan cara penyerahan ni pula dia macam kad jemputan saja. Kalau kad jemputan, kita dapat kad jemputan itu, maknanya dalam kad jemputan tu ada sampul, ada kertas undi, dan dia boleh beri di mana-mana saja boleh bagi. Bila masa saja boleh bagi dalam masa tempoh 4 hari. Biasanya 4 hari, 3 hingga 4 hari. So kita muskil di situ. Dan pernah kita melihat satu kes apabila seorang suri rumah mengadu bahawa dia adalah pengundi pos tapi tak dapat kertas undi. Bila dia semak balik kepada pejabat, dia rupanya benda tu ada di Mindef, dan bila dia desak, baru dia bagi. Dia serahkan kertas undi itu pada pukul 7.30 malam di depan minimarket di Bagan Pinang. Maknanya bila masa saja mereka boleh hantar. Bila masa saja mereka boleh hantar, dan boleh kembalikan balik itu pada bila masa dalam tempoh 4 hari ni. Maksudnya sistem undi pos yang ada sekarang ni sangat-sangat longgar. Sangat longgar dari segi perkara tu. Dan soalnya, kalau kertas undi itu tidak sampai, apa jaminan bahawa kertas undi itu tidak dipangkah oleh orang lain? Dan saya pernah buktikan di Bagan Pinang. Saya bawakan seorang pegawai tentera bernama Pak Abu Kasim. Abu Kasim ini adalah bekas pegawai Angkatan Tentera Malaysia yang berkhidmat di Production pada masa itu. Dia kata, ni kenyataan dia depan pengurusi SPR Tan Sri Aziz semasa kita ada perbincangan tahun 2009, semasa pilihan raya kecil Bagan Pinang. Pak Abu Kasim sebut, dia kata, semasa saya bertugas sebelum tahun 2000 dulu, sayalah yang memangkah kertas-kertas undi ni bagi pihak kawan-kawan dia atas arahan daripada bos dia. Dan dia kata dia tak boleh mengelak kerana bos dia arah. Bila Tan Sri Aziz tanya, awak pangkah apa? Saya pangkah dacing, Tan Sri. Kenapa tak pangkah bulan? Saya pangkah juga, tapi saya pangkah bulan dalam masa sama saya rosakkan borang 2. Maksud bahawa dia kata dia tak maulah maknanya semua orang dapat Barisan Nasional. Dia kena bagi sikit, bagi logik sikit, bagilah bulan sikit. Tapi dia lebihkan Barisan Nasional. Apa yang nak saya highlightkan di sini adalah maknanya kertas undi ini yang berada di dalam kem pada masa itu sangat terdedah kepada manipulasi pihak tertentu untuk menggunakannya. Ini terbukti dari pernyataan Pak Abu Kasim tadi. Dia bertanggungjawab kalau nak diheret ke tengah. Tapi Tan Sri Aziz kata, dia kata itu sebelum tahun 2000. Zaman dia ni tahun 2009 ni tak mungkin berlaku, dia kata. Tapi saya kata sistem yang tahun 2000 tu dengan sistem tahun 2009 sama saja. Maknanya ruang itu tetap ada untuk dimanipulasi. Inilah antara yang besar yang ada. Dan anggap mudah umpamanya pegawai-pegawai SPR yang bertugas pada masa mengundi itu, mereka boleh memohon untuk menjadi pengundi pos on the spot. Bermaksud bahawa selepas sahaja umpamanya selepas sahaja proses mengenal pasti tempat itu ada kekosongan, kemudian ada proses penamaan calon. Selepas penamaan calon itu, pegawai SPR yang bertugas pada hari mengundi, maknanya dia juga adalah pengundi di kawasan itu, dia boleh memohon sebagai pengundi pos dan kena isi borang 1. Dan akan diluluskan. Biasanya akan diluluskan oleh pihak RO ni ataupun pendaftar pilihan raya ni. Dia akan diluluskan on the spot. Dalam masa yang sama, kena ingat bahawa dia juga
nama dia masih ada sebagai pengundi awam di situ. Ya. Maknanya dia ada Dua nama. Ya. Walhal sepatutnya dia kena potong salah satu tu. Maknanya kalau dia dah jadi pengundi pos, dia tidak boleh mengundi sebagai pengundi awam. Ya. Tetapi SPR tidak sempat untuk membatalkan, tidak sempat untuk memotong nama dia dalam daftar awam. Ya. Katakan hari tu dia mengundi pos, dia ketahuan hari dia boleh mengundi. Kemudian Dia waktu pergi rehat hari tu, dia pergi mengundi pula Undi awam. undi awam. Boleh berlaku. Kalau katakan pacar kita tidak cekap, dia boleh mengundi 2 kali. Ini tidak adil. Sebelum kita teruskan perbincangan kita, mungkin kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini dengan perbincangan berkenaan dengan undi pos. Perbincangan kita pada hari ini kita akan teruskan lagi. Sebelum ini kita berbincang tadi berkenaan dengan undi pos dan bersama kita Saudara Suhaizan, Ketua Dewan Pemuda PAS Johor. Jadi kita sambung perbincangan kita tadi berkenaan dengan undi pos. Apakah selain daripada yang disebut oleh saudara tadi, ruang-ruang yang wujud dalam undi pos yang dikatakan wujud ruang manipulasi itu? Okey, semasa proses pengundian ini, Ya. apa yang dibuat oleh SPR sekarang adalah pegawai-pegawai ataupun anggota tentera ini boleh mengundi dalam kem. Ya. Bila mengundi dalam kem, kita berdepan dengan satu biokrasi, iaitu di kawasan kem ini adalah di bawah bidang kuasa kem komandan, Ya. ataupun pihak berkuasa kem tersebut. Ya. Bila orang awam masuk, kita punya limitasi yang tertentu. Pernah dibincangkan semasa di Bagan Pinang, apabila kita memohon supaya pacar kita ni, petugas pilihan raya ini dapat masuk dan membuat semakan. Ya. Tetapi pihak kem tidak membenarkan. Bila kita request perkara ni, dia kata bos dia tak benar. Padahal pada masa itu, kuasa itu adalah kuasa SPR. Saya melihat bahawa SPR seolah-olah tidak ada kuasa dalam kem seperti mana dia berada di luar. Akhirnya pada masa itu, janji SPR, kita berada di depan dan setiap nama itu akan diteriakkan, tapi tidak diteriakkan. Bila kita minta, dia tak bagi. Dan akhirnya kita duduk belakang. Di Sibu, jarak antara meja pendaftaran itu dengan pihak kita lebih kurang dalam 5 meter. Dan kita tak boleh lihat secara jelas apakah yang dibuat dan nama siapa yang telah mengambil sama surat tu, kita tak tahu. Maknanya di sini ada biokrasi di antara pihak kita, 3 parti. Maknanya kita sebagai wakil daripada calon, pihak tentera sendiri, kem sendiri, dan juga SPR. Inilah yang menyukarkan kita. Dan kalau kita lihat umpamanya di Bagan Pinang sendiri, juga di Sibu, kita tidak puas hati kerana kita daripada Pakatan Rakyat tidak dibenarkan untuk berkempen di dalam kem. Ya. Tetapi katanya kononnya atas nama urusan rasmi, Menteri Besar Negeri Sembilan dan juga Menteri Pertahanan pada masa itu, Ya. mereka dibenarkan untuk berkempen di dalam kem. Jelas, bukan bercerita pasal pembangunan kementerian dia. Jelas dia kata bahawa antaranya Menteri Besar Negeri Sembilan sebut, dia kata, ingat, dia kata pilihan raya dah dekat ni, kita mesti pangkah. Ini bukannya cerita pasal Negeri Sembilan, dia cerita pasal kempen. Ini kempen. Zahid Hamidi sebut, dia kata kita dah bagi banyak dah, dia kata, kepada anggota tentera. Kita akan tengok, kalau kita dapat undi banyak daripada anggota tentera, kita akan bagi lebih lagi. Ini kempen. Dan kempen ini hanya boleh dibenarkan oleh pihak kem untuk mereka yang berkuasa. Tetapi daripada Pakatan Rakyat, PAS di Bagan Pinang, dan juga DAP di Sibu, tidak dibenarkan. Ini tidak adil. Sebelum ini ada juga yang di peringkat Pakatan Rakyat sendiri mendakwa bahawa undi pos ini sudah tidak relevan kerana bukan semua anggota terlibat menjaga di perbatasan di luar kawasan, dan undi pos ini juga dilibatkan kepada anak dan isteri. Bagaimana, adakah relevan undi pos ini dimasukkan ataupun hanya perlu kepada sedikit reformasi begitu? Betul. Itulah antara masalahnya. Umpamanya
Saya minum pagi tu, pukul 8 pagi di Bagan Pinang. Saya minum dengan anggota tentera. Saya kata, "Cik, undi lah." Saya undi pos. Dia kata, minum pagi boleh sama-sama. Bukannya kritikal sangat dia bekerja tu. Dia boleh minum sama dengan saya pagi tu, dan dia mengundi pos. Maknanya dia tidak kritikal. Apa perlunya dia menjadi pengundi pos? Dan pengundi pos ini sebenarnya asalnya adalah untuk anggota tentera yang berada di perbatasan, yang sedang dalam peperangan dan sebagainya. So mereka ini memang tidak ada pilihan, kerana mereka tak bolehlah, maknanya kita nak buka kaunter di medan perang. So mereka gunakan pos. Tetapi sebahagian besar yang lain yang tidak terlibat dengan semua ini, yang tidak terlibat dengan medan peperangan ini, yang duduk di pejabat, mereka boleh mengundi secara orang awam saja. Tapi kenapa dia buat undi pos? Dan undi pos ini sebenarnya dia ada satu borang dua. Borang dua ini, maklumat diri ini, yang dianggap sebagai mewakili pengundi itu duduk di dalam borang ini. Dan borang dua ini mengandungi nombor siri kertas undi. Jadi inilah yang menakutkan anggota tentera. Dia takut pihak atasan dia, orang yang lebih besar daripada dia, bos dia, akan tahu dia mengundi apa. Dan sentiasa diberi doktrin bahawa anggota tentera mesti mengundi kerajaan yang memerintah. Kalau dia tak mengundi kerajaan yang memerintah, umpamanya dia ni tidak layak menjadi anggota tentera, sebab anggota tentera mesti mengundi parti pemerintah. Inilah yang menakutkan mereka. Macam satu dosa kalau dia mengundi selain daripada parti pemerintah. Doktrin ini dimainkan dalam keadaan kita pula tidak boleh masuk ke dalam. Maknanya Parti Rakyat Pembangkang maksudnya tidak boleh masuk ke dalam kem untuk menjelaskan suasana ini. So inilah ketidakadilan berlaku. Namun SPR dalam jawapannya juga mengatakan berkenaan dengan undi pos ini sudah dilakukan sedikit reformasi ataupun pembaikan, termasuklah cadangan undi awal ini. Bagaimana saudara-saudara melihat undi awal ini? Tidak banyak yang perubahan yang dibuat sekarang dalam undi pos. Dahulunya dia kata dia pos keseluruhan, dia kata. Tetapi sekarang ni dibenarkan mengundi di dalam kem. Itulah perubahan dia. Tetapi perubahan itu masih lagi mempunyai ruang-ruang manipulasi dan ruang-ruang ketidakadilan. Dan cadangan, umpamanya cadangan advance voting, maknanya pengundian awal, sebenarnya saya sebut Tan Sri Aziz pernah menyebut bahawa dia akan laksanakan, SPR akan laksanakan perubahan-perubahan reformasi ini, dia kata, semasa bulan Julai. Sepatutnya dia kata. Itu kenyataan dia selepas daripada pilihan raya di Sibu. Bila kekecohan berlaku di Sibu, dia kata dia sendiri mengaku bahawa sistem undi pos ini terlalu teknikal, terlalu banyak borang perlu diisi, menyusahkan pengundi. Dia sendiri mengaku, dan dia kata bahawa dalam bulan Julai tahun 2011 SPR akan membuat advance voting ini, pengundian secara undi awal ini, dia akan buat. Tapi adakah kita yakin? Adakah kita yakin? Macam mana sistem dia? Kita pun tidak pernah dipanggil. Macam mana ini dilaksanakan? Antara yang besar advance voting ini adalah dia jadi 3 sekarang. Dia ada 3 bentuk. Satu, undi awam. Yang kedua adalah pengundi advance voting. Yang ketiga adalah pengundi pos. So advance voting ini kategorinya apa? Adakah dia pengundi awam ataupun dia pengundi pos? Itu tak jelas tu sebenarnya. Okey, kalau dia pengundi pos, dia tertakluk kepada peraturan pengundian pos. Dia tertakluk kepada peraturan ini. Okey, kalau dia menjadi pengundi awam, cuma dia dipercepatkan saja, nama dia mesti dikeluarkan daripada undi pos. Sedangkan dalam peraturan, umpamanya peraturan 3, hak orang yang berhak untuk mengundi sebagai pengundi pos, antara disebut sini adalah pasukan polis, mereka yang bertugas di perkhidmatan awam. So maknanya walaupun dia nak laksanakan undi awal ini, tetapi dia masih berhak untuk menjadi pengundi pos. Sepatutnya
ada satu amendment dibuat, perubahan dibuat dalam peraturan ini, iaitu hanya mereka yang kritikal saja, yang terlibat kritikal saja menjadi pengundi pos. Yang lain tidak dibenarkan untuk menjadi pengundi pos. Okey, kalau dia buat advance voting ni, pengundian awal ni, dia seperti undi awam biasa, cuma dia percepatkan. Maknanya semasa dia gazette tu, dia kata mungkin hari-hari tertentu, tempoh yang lama sedikit, mereka dibenarkan untuk undi. Hakikatnya dia bukan pengundi pos, dia adalah pengundi awam. Tetapi kalau kenyataan didebat oleh Tan Sri Aziz kata bahawa advance voting ini perlu mengundi dalam camp dan sebagainya, ini saya kata bahawa dia masih lagi menjadi pengundi pos. Dia kena keluarkan itu tu, keluarkan daripada pengundi pos dengan pengundi awam. Apa yang kita faham sekarang ni bukan sahaja anggota tentera, katanya dengan doktor, lawyer dan sebagainya, semua nak dirangkumkan kepada undi pos. Walhal mereka boleh mengundi awal. Saya kira yang paling penting adalah kena jelaskan sebenarnya siapa yang sepatutnya mengundi awam dan apa statusnya. Adakah dia status awam ataupun dia status undi pos. Kalau dia masih lagi menjadi status undi pos, tak ada perubahan apa-apa pun, sama seperti sekarang pun. Ini kena jelas. Saya pun tak faham ni. Patutnya kita sebagai klien, kita sudah dijemput oleh SPR untuk menjelaskan tentang undi pos ini. Dan saya sebenarnya dah sebut oleh SPR, kita bila masa saja boleh mendapat maklumat, boleh bertukar-tukar fikiran dengan SPR bagaimana nak laksanakan. Tapi kita tak nampak. Tetapi mungkin kerana desakan bersih, barulah mereka sibuk bercakap tentang undi pos, perubahan dan sebagainya. Saya penuh yakin sebenarnya undi pos ini dia tidak dapat dilaksanakan seperti mana yang kita mahu, kerana 10% daripada pengundi di Pekan adalah undi pos. Pekan ni adalah salah satu daripada tempat yang memiliki ramai pengundi pos. Tak mungkin Perdana Menteri yang selama ini undi pos sebenarnya menjadi fixed deposit kepada BN. Tak mungkin dia akan ubah sebenarnya. Itu keyakinan saya. Satu lagi, selepas selain daripada undi pos ini juga, kita melihat antara lain tuntutan Pakatan Rakyat ini berkenaan dengan dakwah kekal ini. Apa relevannya dakwah kekal? Okey, dakwah kekal dengan biometrik. Okey, kita cadangkan bayar kekal, tetapi SPR akan laksanakan biometrik. Okey, dia konsep dia sama, iaitu untuk mengelakkan pertindihan. Ini begini pertindihan ataupun pengundian dua kali. Pengundian dua kali bermakna orang yang sama akan mengundi. Dia begini masalahnya. Masalah dia dalam sistem negara kita ini, kita tidak mengesahkan, tak dapat mengesahkan di antara IC itu dengan pengundi itu. Bermaksud bahawa IC seorang itu tidak ada jaminan bahawa dipegang oleh pemiliknya. Bermaksud bahawa kalau ada orang yang tahu mahu mengundi, yang irah-isahnya mukanya sama, dia boleh mewakilkan kepada orang lain menggunakan IC mereka untuk orang lain. Boleh itu sebenarnya. Jadi cara nak mengelak perkara ni, kita nak memastikan bahawa satu orang mesti mengundi sekali saja. Selepas mereka disemak, selepas mereka mengundi, mereka celup dakwat untuk mengesahkan bahawa dia telah mengundi. Cukup. Itu cukup. Itulah cara yang paling murah. Dan SPR pernah menerima cadangan ini di mana tahun 2004, tahun 2008, tahun 2008, bahawa mereka nak menggunakan dakwah kekal, tetapi dibatalkan saat akhir kerana katanya, kerana untuk urusan keselamatan, kerana pihak polis telah mendapat maklumat ada sabotaj akan dibuat. Tetapi sampai sekarang tidak siapa yang didakwa dan dakwah itu telah dibuang begitu saja. So sekarang ni SPR nak ubah kepada sistem biometrik. Saya tetap yakin kalau tempoh pilihan raya yang dekat ini, SPR tidak mampu untuk menggunakan sistem biometrik. Sebab sistem biometrik memerlukan kajian. Dia kena kerjasama dengan JPN. Dia menggunakan equipment yang banyak. Semakan ini perlu dibuat di setiap UPU. Maknanya di setiap tempat pusat mengundi ini perlu disemak. Dia tak boleh satu PC, kena banyak PC. Kalau satu PC saja, kalau satu komputer saja akan menyebabkan jam untuk buat semakan ini. So ini sebenarnya memerlukan kajian terperinci. Saya tak yakin waktu dekat ni akan dibuat. Dan janji-janji SPR ini sebenarnya sudah banyak kali. Pernah tahun 2008 katanya pada masa itu tak mahu pondok panas. Masa tu kita beri taklimat tak boleh gunakan pondok panas. Masa tu kita dalam barisan alternatif bersedia tak ada pondok panas. Last minute perubahan berlaku kerana BN
tak bersedia perkara tersebut. Akhirnya tukar saat air. Jadi berbalik kepada persoalan yang saya lontarkan di awal tadi. Apabila SPR mendakwa sekiranya sistem pilihan raya ni didakwa tidak telus, mengapa 5 negeri Pakatan Rakyat boleh menang? Untuk menjawab persoalan itu bagaimana? Dia soalnya ruang manipulasi itu ada ke tidak? Kalau dia still ada, kita tetap nyatakan bahawa pilihan raya ini tidak adil. Sama ada menang atau tidak tu cerita lain. Saya sebut menang atau kalah tidak menjamin bahawa ruang manipulasi itu tidak ada. Ya. Kita punya di Sibu. Okey. Kita di Sibu Pakatan Rakyat menang di sana. Di sana ada undi pos dan kita buktikan bahawa undi pos di Sibu itu mempunyai ruang manipulasi. Dalam manipulasi itu kita menang sebab undi awam terlalu lebih besar daripada undi pos. Undi pos tu tak boleh menutup ataupun tidak boleh menyebabkan kemenangan sebab rakyat lebih banyak undi yang didapat oleh DAP lebih banyak. Tetapi kalau dengan majoriti yang kecil, tentunya undi pos ini boleh memberikan kemenangan kepada mereka. So tidak ada jaminan sebenarnya. Dan saya katakan bahawa kalau pilihan raya di Malaysia ni telus, dengan media dia, dengan tidak ada undi posnya, dengan kita boleh dapat akses, tak ada rasuahnya dan sebagainya, saya yakin bukan 5 negeri sebenarnya, seluruh negara Pakatan Rakyat akan dapat negeri ini dan boleh merentah negara ini sebenarnya. Jadi rakyat kena menekan SPR, kena menekan kerajaan supaya berlaku telus. Dan saya yakin bahawa tak mungkin sesuatu perubahan itu yang menyebabkan kerugian kepada Badan Nasional akan dibuat perubahan. Saya sebut semula, tak mungkin, sangat tidak mungkin bahawa Perdana Menteri bersetuju untuk membuat reformasi dalam undi pos sebagai contoh, kalau dia pun bergantung kepada undi pos yang sebanyak 10% dibekal. Ini sebenarnya makna kesimpulannya, tekanan rakyat ini penting untuk memastikan bahawa perubahan ini perlu dibuat. Sebab tu kita kena turun menunjukkan sokongan kita terhadap tuntutan bersih ini. Selagi tidak ada perubahan dalam sistem ini, maka ketidakadilan dalam sistem pilihan raya akan berterusan. Terima kasih kepada saudara Sahizan yang sudi bersama kita hari ini membincangkan tajuk reformasi dalam sistem pilihan raya kita. Dan untuk itu kita berhenti di sini sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.